still lagi tak boleh bergerak. David masa tu dia cuma boleh berdoa je dalam hati dia. Dia berharap yang tolonglah ni mimpi, tolonglah ni mimpi, tolonglah ni mimpi. Tapi masa dia tengah berharap macam tu, dia terasa macam ada tangan yang tengah pegang kaki dia daripada bawah katil dia. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, maksudnya ini channel untuk korang. So, tekanlah butang subscribe tu dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Okey, untuk video kali ni aku rasa aku bawakan kisah pasal paranormal sikit sebab rasa macam dah agak lama aku tak buat cerita-cerita macam mistik paranormal ni kan. So, harapnya korang semua tidur dan tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Pada bulan Oktober tahun 2005, David, seorang pemuda berusia 21 tahun, dia pergi melawat ibu dia yang tinggal di California, USA. Ibu dia ni tinggal seorang-seorang dan ibu David ni dia tinggal di kawasan apartmen. Cuma kawasan apartmen ibu David ni bukanlah kawasan apartmen yang biasa tu. Dia kawasan apartmen yang agak mewah. Maksudnya sistem kawalan security dia orang ni agak ketat lah. So nak masuk pun ada guard, kena ada dekat macam tu. So bermakna kalau malam-malam tak mudah-mudah lah orang luar ataupun orang asing nak masuk ke kawasan apartmen ibu David ni. Dan ibu David ni juga dia dah sediakan satu bilik khas yang dibuat untuk macam bilik tetamu untuk sesiapa saja yang datang melawat dia dan nak bermalam kat situ. So memang dia dah ada standbykan bilik lah. Ada katil, ada meja, macam bilik tamu tahu kan. Kali ni David stay dekat apartmen mak dia tu lebih kurang dalam 3 hari 2 malam. So pada malam pertama tak ada apa-apa sangat yang berlaku, dia biasa je. Tapi pada malam kedua ada apa-apa yang berlaku. So pada hari yang kedua tu malamnya, maksudnya esoknya tu David dah nak balik. David ni habis dia bual-bual lewat malam, minum kopi dengan mak dia. Dan mak dia pun nak masuk bilik tidur. David pun okey lah, dia pun masuk bilik tidur. So dia masuk bilik tetamu. David ni stay dekat bilik tetamu yang mak David ni dah sediakan. So dia baring. Masa tu dia dengar lah bunyi macam bunyi cengkerik kat situ, bunyi kereta, bunyi lampu jalan macam tu lah kan. Bunyi malam-malam sunyi. Dan lepas dia melayan-layan sekejap tu, dia tak boleh buat apa-apa. Tak lama kemudian David ni pun tertidur. Tapi David dia terjaga balik pada pukul 2 pagi. Dan bila dia terjaga tu, dia sebenarnya dia tak pasti sama ada dia betul terjaga ataupun dia still dalam mimpi. Sebab David dia tak dapat nak gerakkan badan dia. So dia macam kalau kita kena tindih lah kan. So macam kalau istilah dia orang panggil sleep paralysis tu. So David ni walaupun masa tu dia tak pernah jadi macam tu, macam kena tindih tu. Itu pertama kali jadi kat dia. Tapi dia terus rasa yang macam, oh mungkin ni kot sleep paralysis tu kan, kena tindih tu. So dia sebab dia tak ada pengalaman, so dia still tak tahu. Dan dia pula tak boleh nak baca Fatihah apa semua kan, sebab nama pun David. Tapi so dia tengah cuba-cuba nak gerakkan juga badan dia. Cumanya masa dia tengah cuba nak gerakkan badan dia tu, dia terperasan yang dia tersedar yang suasana sekeliling tu sunyi sangat-sangat. Maksudnya bunyi cengkerik tadi, bunyi lampu jalan, bunyi kereta semua tak ada. So automatik kalau kita sendiri pun jadi kat kita, bila kita perasan keadaan sekeliling sini, kita akan tengok keadaan sekeliling kita, betul tak? So itulah yang David buat. Dia mula tengok dekat sekeliling bilik dia tu. Cuma ni sebabkan dia still tak boleh gerakkan badan dia, mata dia boleh terbuka tapi kepala dia tak boleh nak angkat. So dia terlentang. So dia mula tengok sekeliling dengan menggunakan anak mata dia saja. Bila tengok ke kanan ni, dia akan nampak almari dia. Dan dia teruskan pergi ke depan sikit, dia nampak pintu bilik dia kan. Dan bila dia terus sampai sini, dia dah tak boleh tengok dekat bucu katil dia, yang mana kalau sepatutnya ada, lepas katil itu akan ada meja dan kerusi, satu tempat untuk macam membaca dan menulis lah. So dia just macam nak abaikannya pada menulis dia. Tapi dekat hujung ekor mata dia tu, dia terperasan tiba-tiba macam ada lembaga ataupun nampak macam kelibat orang dekat penjuru, dekat dengan meja tulis tu. So David ni mula-mula tu bila dia dah nampak macam ada kelibat
orang dekat situ. Dia anggap yang ada orang pecah masuk apartmen mak dia. So disebabkan tu dia paksalah nak bergerak sebab dia dah takut lah kan, sebab ada orang dalam bilik dia. So dia terus cuba nak panggungkan juga, gerakkan badan dia, panggungkan kepala. Dan akhirnya selepas bersusah payah, David dia berjaya juga angkat kepala dia sikit. Dan dia perasan kelibat tu ialah macam seorang perempuan, wanita. Dan kepala dia tertunduk, rambut dia tutup, ataupun dia kata masa tu nampak macam seolah-olah pakai shawl tutup muka. Tapi dia tahu benda tu tengah tengok dia. Masa tu jantung dia dah macam berdegup-degup laju dah. Tapi dia still rasa macam orang masa tu dia tak terfikir. Sebab David ni adalah seorang yang sangat-sangat skeptikal. Maksudnya dia tak percaya keberadaan makhluk halus ni. Tapi serentak dengan kepala David tu jatuh, sebab dia dah tak mampu nak tampung kepala dia, dia nampak yang kelibat tu pun tunduk. Maksudnya kelibat tu merangkap masa sebelum kepala dia sempat jatuh. So sekarang ni dia lagi bertambah cemas. Maksudnya dia tahu ada someone dalam bilik dia dan dia tak dapat nak bergerak. So even nak bercakap pun dia tak boleh kan. Macam kita dengan dia kan, nak bercakap pun susah kan. So pada masa tu David dia just berharap yang ini mimpi, tolonglah, bangunlah, sedarlah. Dan masa David tengah cakap macam tu, dia tiba-tiba dia terasa kaki dia macam kena pegang dengan tangan someone. Dia tersentak macam tu. Dan dia terus nampak sedikit demi sedikit orang tu yang mengesahkan bahawa memang perempuan. Dia nampak kepala, badan, dan makhluk tu terus naik merangkak atas badan David sampai dia duduk kat dada David. Dan akhirnya benda tu berdiri dekat dada David tu. David masa tu dia cakap dia terasa sangat-sangat sakit. Dan dia dengar bunyi spring kan, katil kita kalau kita berdiri tu kan bunyi spring kan. Masa benda tu nak naik diri atas badan tu, dia dengar bunyi spring katil tu macam bertambah beban. Sedangkan dia tak boleh nak bergerak pun. Dan dia terasa sakit sangat-sangat, seolah-olah macam nak mati. So disebabkan terlalu sakit tu, akhirnya David dia berjaya terbangun, terduduk dan menjerit dengan sekuat-kuat hati. Dan pada masa tu juga perempuan tu hilang. Lepas terbangun, lepas menjerit tu, dia terduduk, dia tercungap-cungap. Dan disebabkan perempuan tu ataupun makhluk tu hilang macam tu je, membuatkan David ni yakin yang dia sebenarnya bermimpi. Sebab yelah David dia kan skeptikal, dia tak percaya hantu-hantu ni kan. So dia yakin yang dia memang tadinya dia mimpi, sekarang dia dah bangun. Sebab dia rasa lega, dia rasa macam aku dah tersedar, selamat lah. Dan pada masa yang sama, mak David yang terdengar jeritan David ni tadi, mak dia terus datang kat David. Kita terus buka pintu, dia tanya macam, David, kau okey tak? Ada apa-apa, kenapa menjerit tadi? Kenapa? So David masa tu sebab dia ingatkan itu mimpi, dan dia terus cakap kat mak dia, tak ada apa mak. Sorry tadi, aku mimpi buruk kot tadi, tak ada apa lah mak, tak risaulah, dia tidur balik, sorry. So mak dia cakap, betul ke? Tak ada apa-apa, nak minum air ke, ada apa-apa ke? Cakap, tak, betul, aku okey. Tadi aku mimpi buruk, tapi sekarang dah okey lah. So mak tak risau, mak pergi tidur je, okey? So mak dia cakap, okey lah, tak apalah kalau macam tu, mak sama tidur boleh lah. Dan okey, mak dia masa tidur. Dan David masa tu sebabkan dia macam cemas lagi, so dia terus bangun, duduk. Dia keluar dari bilik dia dan dia pergi buka TV. Dia tengok TV Aladdin, pada masa tu cerita Aladdin. Tak lama selepas tu dia kembali tertidur. Dan David bagi tahu yang selepas pada kejadian tu tak ada apa-apa lagi dah yang menakutkan berlaku pada malam tersebut. Selang beberapa bulan selepas tu, pada Mac 2006, family David ni ada buat, family besar David lah, maksudnya makcik-makcik dia, atuk dia, semua ni ada buat makan-makan sikit dekat rumah atuk dia. David ni pun dia pergilah akad dekat situ. So dia makan-makan, jumpa. Tiba-tiba David dia nampak adik perempuan dia. David ni dua beradik, ada adik perempuan, dan adik perempuan dia sepatutnya tak dapat datang pada masa tu, tapi tiba-tiba adik perempuan dia dapat datang. So dia macam, adik, lama tak jumpa. So dia borak sekejap. Dan David masa tengah borak tu, dah lama sikit tu, dia terasa memang macam dia nak cerita kejadian tu dekat adik dia. Sebab dia nak cerita kejadian tu dekat adik dia ialah yang dia tahu adik dia ni tahu yang dia ni tak percaya hantu, memang sangat-sangat skeptikal. So sebab tu dia tahu yang kalau dia cerita macam ni, adik dia akan percaya. Adik dia takkan rasa dia tipu atau mengada-adakan cerita, sebab adik dia tahu abang aku ni bukan percaya hantu pun. So masa tengah berbual tu, tiba-tiba David dia beritahu macam, dik, aku ada benda nak cerita dengan kau ni. Macam, apa bang? So aku pergi tidur mak dalam 5-6 bulan lepas kot. Tidur kat bilik tetamu mak tu lah kan. Lepas tu malam tu tak tahu macam mana aku tak tahu, aku rasa aku kena sleep paralysis kot. Tak boleh bergerak tu semua. Dan lepas David cakap macam tu je, adik dia terus potong cakap dia. Adik dia terus cakap, abang kena tinggal. Baru 2 minggu lepas aku pun kena tinggal dekat bilik tetamu tu juga. Takut bang. Masa tu aku mimpi macam ada perempuan datang nak pijak atas dada aku tak boleh nak bergerak, rasa macam nak mati sangat-sangat itu.
Dan David mendengarkan cerita adik itu, dia tercengang dan dia cakap, "Dek, apa yang kau cerita tu sama je macam mana apa yang jadi dekat abang." So diorang dulu terkejut dan diorang terus kongsi lah, share lah detail-detail pasal kejadian tu. Dan diorang cuba nak cari jawapan apa benda tu, tapi disebabkan tak ada jawapan, diorang pun rasanya macam diorang beranggapan yang kebetulan sangat lah kejadian macam tu. Jadi kita duduk selip parasi dekat bilik tetamu mak tu kan. Dan dalam perjalanan pulang, selepas habis majlis makan-makan tu, David diceritakan balik kejadian yang jadi dekat adik dia, dekat bini dia. Dia cerita dekat bini lah kejadian yang berlaku dekat adik itu, macam sama yang jadi dekat dia semua. Dan bini dia pun cakap macam, pelik sangat kebetulan tu. Dan tak lama selepas tu, mak David ni dia pindah ke rumah baru, pergi ke rumah teres lah, maksudnya bukan rumah apartmen lagi. So masa dah pindah tu, mak David ni dia call David, dia beritahu, David, kau tak nak ke datang tolong mak kau ni, mak nak pindah-pindah nak angkat barang ni, bolehlah datang kejap. Dan David macam, ya mak, aku memang plan nak pergi pun, memang nak pergi hari ni pun. So David pun pergi kat rumah mak dia, rumah baru mak dia, dan David tolong mak dia alih barang semua. Dan pada malam pertama tak ada kejadian apa-apa yang berlaku. Dan pada malam kedua ada apa-apa yang berlaku. So pada malam kedua tu, selepas dia orang selesai buat settle, buat semua-semua kerja tu, David pun dia minum kopi jap kat dapur dengan mak dia. Dan David cakap, okey lah mak, nak tidur ni letih lah. Dan mak dia pun tidur. Dan mak David masih lagi sediakan bilik tetamu untuk siapa-siapa yang nak bermalam kat rumah dia, macam rumah dia yang sebelum ni. So David pun stay dekat bilik tetamu tu. Dan bilik tetamu mak dia kali ni ada susunan barang-barang dia lebih kurang sama je. Mak dia buat macam tu juga, maksudnya macam ambil barang-barang perabot-perabot yang daripada rumah lama tu dan masuk ke sini. Cumanya mak dia tambah satu TV dekat sebelah, kalau kita dalam bilik tu, kat katil tu, dekat sebelah kanan, di antara pintu dengan almari tu. Itu je. So dah ada TV. David ni dia melayan TV lah malam tu. Dia melayan TV dan tak lama kemudian David pun tertidur. Dan pada lebih kurang jam 2:30 pagi, David dia terjaga lagi sekali dan dia masih lagi tak dapat nak gerakkan badan-badan dia sama macam yang jadi sebelum ni. So David masa tu, lepas jadi macam tu, dia rasa dia tahu benda yang sama jadi. David ni dia dah cemas sebab last kali jadi benda ni jadi dekat aku, ada perempuan mana datang pijak dada aku sampai aku rasa macam nak mati. So David masa tu dia cemas, dia takut sangat-sangat, jantung dia dah berdegup laju lah. Dan dia terus perhatikan dalam sini lah. Dia nampak almari, TV, pintu. Dan dia paksa kepala dia bangun untuk tengok dekat pintu katil tu dan tak ada apa-apa. Dan David masa tu dia agak lega lah sebab dia tak nampak terlibat perempuan tu kali ni. Dan dia tengah cuba nak bergerak badan dia relax dia macam tu. Tapi kat ujung mata David sekali lagi, David terperasan yang TV David ni kan dia tak tutup sebab dia tertidur terus tadi. So TV tu macam berkelip-kelip. Dan bila David toleh, dia tengok dengan anak mata dia, bukan sekadar TV tu berkelip-kelip, tapi TV tu rancangan siaran dalam TV tu tak macam rancangan TV biasa. Seolah-olah macam kita tengok CCTV. So, dan bukan sekadar macam tengok CCTV dia macam seolah CCTV yang tengah paparkan dapur mak dia sendiri. Maksudnya dia yang susun dapur tu tadi. So dia tahulah tu macam David masa tu dia terfikir, mak ada pasang CCTV ke? Lepas tu dia tak ada, aku angkat barang tadi pun tak perasan pun CCTV kat situ. So masa David tengah pelik tengok tu, tiba-tiba David dia terpandang satu kelibat perempuan jalan masuk dan berdiri dekat tengah-tengah dapur mak David tu. Dan dia adalah perempuan yang sama melawat David pada bulan Mac tahun sebelum ni. Dan perempuan tu terus panggungan kepala tengok ke arah kamera tu, dan kamera tu pun terus so lepas kamera tu tutup, David dia dengar bunyi yang macam perempuan tu, bunyi macam orang berlari-lari kat bawah. Dan bukan macam orang sebenarnya, David beritahu dia macam binatang tengah selerakkan barang-barang dia, tengah mengamuk macam seolah-olah macam babi hutan tengah berlari-lari kat bawah tu lah. So David masa tu dia sangat-sangat takut. Dia masih cuba nak bergerak, dia rasa macam perempuan ni tengah pecah masuk, macam ni perempuan ni boleh ikut dekat rumah mak pun sampai ke sini. Dan masa David tengah fikir tu, tiba-tiba dia dengar bunyi perempuan tu
berlari naik tangga. Rumah mak David kali ni sebenarnya 2 tingkat. Rumah teras 2 tingkat. Sorry, tahu. Rumah teras 2 tingkat dan bilik tetamu dengan bilik mak David ni berada di tingkat yang kedua lah. So, tapi perempuan tu dia tak berlari naik tangga tau. Dia naik macam satu langkah. Dan David masa tu dia terus macam, okey, aku tahu dah perempuan ni nak pergi mana ni. Aku rasa dia nak datang dekat aku lah ni. Tiba-tiba David nampak lembaga tu muncul dekat pintu bilik David. Pintu bilik David tak bertutup. Dan David masa tu dia dah berpeluh, dia dah takut dan tu dah berdebut lagi sangat-sangat dah. Dan perempuan tu tiba-tiba terus berlari, datang nak terkam David. Dan pada masa tu David dia terus menjerit sekuat-kuat hati dia dan dia menjerit. Lepas dia menjerit tu, perempuan tu berdiri tengah-tengah bilik tu, di antara pintu dengan katil tu, dekat tengah-tengah tu, perempuan tu terberhenti sebab David menjerit. Dan perempuan tu terus pusing, keluar dari bilik tu, turun tangga dan kemudian keadaan sunyi macam seperti sedia kala. So David lepas dia nampak perempuan tu, dia bangun duduk. Cuma kali ni David bagi tahu yang dia tak rasa macam mana rasa sebelum ni. Sebelum ni bila lepas dia menjerit tu, dia rasa macam dia terjaga dia mimpi. Kali ni tak. Dia rasa macam seolah-olah macam dia tak tidur pun. Dia macam tadi dia sedar, sekarang pun dia sedar. Sebenarnya tadi dia baring tak dapat bergerak, sekarang dia dah boleh gerakkan badan-badan dia. Masa David tengah rasa macam tu, mak David terus datang berlari sebab dia dengar David menjerit. Dan mak David terus tanya kat David macam, kau ke yang berlari-lari kat bawah tadi tu? Mak dengar ada orang berlari macam nak gila kat bawah tu, kenapa? Kau berlari ke? Asal tak tidur lagi? So soalan mak David tu sebenarnya bagi tahu David satu benda je. Yang aku tak kena sleep paralysis lah, maksudnya sebab kalau dia kena sleep paralysis tu, macam mana mak dia boleh dengar orang berlari kat bawah tu? Bukan patutnya dia yang kena. So lepas masa tu David dia tu fikir macam, okey mak, aku rasa kita kena check rumah ni dulu, takut ada orang masuk ni. Kenapa tak? Jom kita check rumah dulu. So dia orang pun, dua-dua beranak tu terus berlari turun bawah, check semua pintu, dia orang buka semua lampu, kunci dan tak ada tanda-tanda orang pecah masuk. Tak nampak pun barang-barang flare up sebenarnya. So lepas dia orang dah yakin yang dia selamat, maksudnya tak ada apa-apa lah kan. So mak David dengan mak dia pergi dapur, dia orang buat kopi, minum kopi sekejap. Dan dia orang terus bual, mak dia, kenapa ni? Dan David pun terus bagi tahu dekat mak dia, mak, aku ada benda nak cakap lah ni. Sebelum ni aku bukan tak nak cakap, tapi sebab sebelum ni aku rasa macam tak penting. Aku ingat tak ada apa, tapi aku rasa macam aku dah fikir lain pula sekarang. So aku nak bagi cakap something ni. Ingat tak yang last sebelum ni aku datang tidur rumah mak dekat apartment sebelum ni tu? Aku masa tu aku terjaga pukul 2 pagi yang mak datang menjerit tu kan. Aku ingatkan aku mimpi buruk, aku kena sleep paralysis, aku tak boleh bergerak. David pun cerita balik semua kejadian dekat mak dia, ada perempuan datang, perempuan ketiga dan dia semua. Dan lepas tu kita ada buat jamuan dekat rumah atuk. Aku pergi rumah atuk, aku jumpa adik kan, aku bawa adik, aku cerita dekat adik yang pasal aku kena tu. Adik pula bagi tahu, adik pun kena benda yang sama juga. Baru-baru ni je, baru-baru sebelum mak pindah ni. Dan benda tu jadi sama macam tu. So, dan malam ni aku kena benda macam tu juga mak. Aku bangun tadi aku tak boleh bergerak pasal nampak perempuan tu, aku dengar orang berlari dan mak pula cakap mak dengar orang berlari kat bawah. Dan mak David nampak risau tapi dia tak terkejut sebab mak David cakap mak pun dah pernah kena dah benda ni banyak kali dah. Mak dah jumpa perempuan tu banyak kali dah sebenarnya. So David dia terkejut dengan kenyataan mak dia tu, macam mak dah pernah kena. Ya, tapi bukannya mak kenal perempuan tu. Tapi mak pun pernah kena macam tu lah. Mak benda perempuan datang dia pijak mak pun tak tahu apa benda lah. So dua-dua beranak tu dia orang cuba nak mencari kenapa, apa yang jadi, macam mana 3 orang boleh alami sleep paralysis yang sama sedangkan pada waktu yang berbeza dan di tempat yang berbeza. So disebabkan dia orang semua ni satu family yang sangat-sangat skeptikal. Dia orang tak percaya pasal kewujudan benda-benda ni. Dia orang masih lagi, David beritahu dia orang masih lagi tak jumpa jawapan tu sampai ke hari ni. So basically dia ditanyalah kalau ada siapa-siapa beritahu, tapi aku rasa macam ni dia nak beritahu kan, itu adalah jin, itu adalah iblis, itu adalah syaitan yang kan tak. Dia cakap aku nak tolakkan dia pula. So itulah. Dan apa pendapat korang? Aku rasa David kenapa ada orang nak ni ke atau apa-apa ke ataupun apa. Tapi kalau aku rasa mungkin dia kena tinggi kot, ada gangguan lah tu kot kan, ni tak? Dia akulah. So
Dan dia orang masih lagi tertanya-tanya sampai ke hari ini. So, itu saja daripada aku untuk kali ni. Harapnya korang semua terhibur. Dan kalau korang ada pengalaman-pengalaman yang macam ni, korang boleh komen kat bawah ataupun korang boleh DM aku. Aku mungkin boleh ceritakan balik kisah korang, kisah-kisah korang yang pernah jadi kat korang, pengalaman korang dengan izin korang lah. So, itu saja daripada aku untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang boleh subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.